Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama lagi untuk kita belajar. Kali ini dalam mata pelajaran Fiqh Islam tingkatan 3 bahagian sirah, pelajaran 22 di bawah tajuknya Tokoh Sahabat. Yang mana tokoh sahabat yang akan Ustaz bicarakan pada siri kali ini ialah Bilal bin Rabah. Kita lihat dulu objektif dalam pembelajaran tajuk ini adalah memahami riwayat hidup Bilal bin Rabah. Nak tahu riwayat hidup sikit sebanyak berkaitan dengan cerita Bilal bin Rabah ini, mempelajari iktibar keimanan Bilal bin Rabah. Ketiga, mempelajari sebahagian kisah kehidupan Bilal bin Rabah dan menjawab soalan di bahagian deskripsi. Baik, kita lihat Bilal bin Rabah. Bilal namanya adalah Bilal bin Rabah. Kunyah. Jangan baca kunyah. Kunyah. Kunyah ni maknanya gelaran. Gelaran yang diberikan kepada seseorang khusus untuk jenis gelaran yang bermula dengan Abu atau Abi. Okey. Atau kalau perempuan dia guna ummu atau ummi, tu mengikut kaedah bacaan sahaja. Kalau dia berada di hadapan, tak ada perkataan lain yang boleh menjadikannya berbaris bawah, maka dibaca dengan abu. Kalau tidak, mungkin dibaca dengan abi, atau kemungkinan ummu dibaca dengan ummi. Tengok keadaan struktur kedudukan dalam ayat. Jadi kunyah ini adalah nama gelaran yang bermula dengan abu atau abi, ummu atau ummi. Di sini kunyah bagi Bilal bin Rabah ialah Abu Abdillah, ataupun orang baca juga Abdullah. Okey. Nama ibunya Hamamah. Wafatnya Bilal ini di Damsyik. Damsyik ni di Syria pada tahun 20 Hijrah, pada zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab, ketika beliau berusia 63 tahun. Kita lihat bukti keimanan Bilal bin Rabah ini, dia termasuk dalam 7 orang terawal menzahirkan keimanan. Termasuk dalam 7 orang yang paling awal menerima dakwah Rasulullah SAW. Tetap beriman walaupun diseksa oleh tuannya Umayyah bin Khalaf, sehingga dibeli dan dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ini Ustaz akan ceritakan sedikit berkaitan dengan kisah ini selepas ini. Kemudian dilantik menjadi muazzin pertama dalam Islam. Muazzin ni maknanya ialah orang tukang azan. Muazzin ialah orang yang bertugas melaungkan azan. Jadi muazzin pertama Rasulullah SAW adalah Bilal bin Rabah. Ini juga Ustaz akan ceritakan sedikit berkaitan dengan sejarah permulaan Bilal menjadi muazzin. Yang keempatnya adalah banyak menyertai peperangan seperti perang Badar, perang Uhud, perang-perang besar tu semuanya disertai oleh Bilal bin Rabah kerana keadaan dirinya yang sentiasa berada bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lihat cerita masuk Islam dan diseksa. Bilal bin Rabah ini masuk Islam, yang mana cerita kita mulakan dengan orang-orang Mekah banyak yang membicarakan Rasulullah SAW. Orang Mekah mula bercakap tentang Rasulullah SAW. Kebencian kafir Quraisy saat itu semakin meyakinkan Bilal. Maknanya kebencian orang Quraisy ketika itu, bila mana mereka bercakap memburuk-burukkan Rasulullah SAW, sedangkan Bilal ni kenal bahawa Rasulullah merupakan seorang yang sangat baik, maka dengan itu ia makin menjadikan Bilal yakin bahawa Rasul yang diutuskan itu adalah Rasulullah Muhammad, Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya ia menjumpai Rasulullah dan menyatakan dirinya untuk masuk Islam. Bilal bin Rabah kemudiannya disiksa oleh Umayyah bin Khalaf ini tanpa henti. Leher Bilal diikat dan dia diseret seperti binatang hingga sekujur tubuhnya berdarah. Diikat dengan tali, diseret di atas tanah, atas pasir dan berbatu. Tujuan untuk menyeksa Bilal. Akan tetapi Bilal diam sahaja.
Bilal diam dengan pasrah dan sama sekali tidak memperlihatkan rasa sakit, menahan rasa sakitnya. Bilal bin Rabah dilentangkan oleh majikannya. Kemudian di atas dadanya, pelajaran 22 di bawah tajuknya tokoh sahabat. Yang mana tokoh sahabat yang akan Ustaz bicarakan pada siri kali ini ialah Bilal bin Rabah. Kita lihat dulu objektif dalam pembelajaran tajuk ini adalah memahami riwayat hidup Bilal bin Rabah. Nak tahu riwayat hidup sikit sebanyak berkaitan dengan cerita Bilal bin Rabah ini, mempelajari iktibar keimanan Bilal bin Rabah. Ketiga, mempelajari sebahagian kisah kehidupan Bilal bin Rabah dan menjawab soalan di bahagian deskripsi. Baik, kita lihat Bilal bin Rabah. Bilal namanya adalah Bilal bin Rabah. Kunyah. Jangan baca kunyah. Kunyah. Kunyah ni maknanya gelaran. Gelaran yang diberikan kepada seseorang khusus untuk jenis gelaran yang bermula dengan Abu atau Abi. Okey. Atau kalau perempuan dia guna ummu atau ummi, tu mengikut kaedah bacaan sahaja. Kalau dia berada di hadapan, tak ada perkataan lain yang boleh menjadikannya berbaris bawah, maka dibaca dengan abu. Kalau tidak, mungkin dibaca dengan abi, atau kemungkinan ummu dibaca dengan ummi. Tengok keadaan struktur kedudukan dalam ayat. Jadi kunyah ini adalah nama gelaran yang bermula dengan abu atau abi, ummu atau ummi. Di sini kunyah bagi Bilal bin Rabah ialah Abu Abdillah, ataupun orang baca juga Abdullah. Okey. Nama ibunya Hamamah. Wafatnya Bilal ini di Damsyik. Damsyik ni di Syria pada tahun 20 Hijrah, pada zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab, ketika beliau berusia 63 tahun. Kita lihat bukti keimanan Bilal bin Rabah ini ialah dia termasuk dalam 7 orang terawal menzahirkan keimanan. Termasuk dalam 7 orang yang paling awal menerima dakwah Rasulullah SAW. Tetap beriman walaupun diseksa oleh tuannya Umayyah bin Khalaf, sehingga dibeli dan dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ini Ustaz akan ceritakan sedikit berkaitan dengan kisah ini selepas ini. Kemudian dilantik menjadi muazzin pertama dalam Islam. Muazzin ni maknanya ialah orang tukang azan. Muazzin ialah orang yang bertugas melaungkan azan. Jadi muazzin pertama Rasulullah SAW adalah Bilal bin Rabah. Ini juga Ustaz akan ceritakan sedikit berkaitan dengan sejarah permulaan Bilal menjadi muazzin. Yang keempatnya adalah banyak menyertai peperangan seperti perang Badar, perang Uhud, perang-perang besar tu semuanya disertai oleh Bilal bin Rabah kerana keadaan dirinya yang sentiasa berada bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lihat cerita masuk Islam dan diseksa. Bilal bin Rabah ini masuk Islam, yang mana cerita kita mulakan dengan orang-orang Mekah banyak yang membicarakan Rasulullah SAW. Orang Mekah mula bercakap tentang Rasulullah SAW. Kebencian kafir Quraisy saat itu semakin meyakinkan Bilal. Maknanya kebencian orang Quraisy ketika itu, bila mana mereka bercakap memburuk-burukkan Rasulullah SAW, sedangkan Bilal ni kenal bahawa Rasulullah merupakan seorang yang sangat baik, maka dengan itu ia makin menjadikan Bilal yakin bahawa Rasul yang diutuskan itu adalah Rasulullah Muhammad, Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya ia menjumpai Rasulullah dan menyatakan dirinya untuk masuk Islam. Bilal bin Rabah kemudiannya disiksa oleh Umayyah bin Khalaf ini tanpa henti. Leher Bilal diikat dan dia diseret seperti binatang hingga sekujur tubuhnya berdarah. Diikat dengan tali, diseret di atas tanah, atas pasir dan berbatu. Tujuan untuk menyeksa Bilal. Akan tetapi Bilal diam sahaja. Bilal diam dengan pasrah dan sama sekali tidak memperlihatkan rasa sakit, menahan rasa sakitnya.
Bilal bin Rabah dilentangkan oleh majikannya. Kemudian di atas dadanya diletakkan batu besar dan berat sehingga sulit baginya untuk bergerak. Siksaan kejam ini terus diulangi setiap hari untuk memaksa Bilal kembali memeluk agama datuk nenek moyang mereka. Nak paksa Bilal agar Bilal ini kembali semula kepada penyembahan agama wathan, iaitu agama menyembah berhala. Bilal dipaksa menyebut Lata dan Uzza. Bilal dipaksa untuk sebut Lata wal Uzza ini. Lata maknanya nama bagi berhala yang famous. Nama bagi berhala yang besar ketika itu namanya Lata. Satu lagi namanya Uzza. Jadi, bila dipaksa untuk beriman semula kepada Lata dan Uzza, akan tetapi ia tetap mempertahankan keimanannya, tetap tidak tak berganjak. Bahkan Bilal tidak menyebut Lata dan Uzza. Bilal menyebut perkataan Ahad, Ahad, Ahad. Diulangnya Ahad, Ahad yang memberi makna Allah Maha Esa. Esa, Esa. Diulangnya perkataan Esa. Di sini Bilal tidak Allahu Ahad. Allah Bilal tak sebut begitu. Kenapa tak sebut begitu? Kerana kedudukannya nak bercakap pun hampir tak boleh. Batu besar yang diletakkan di atas dirinya itu begitu menyeksanya. Dengan itu dia hanya mampu untuk mengucapkan sepatah perkataan Ahad. Ahad yang diulang seboleh mungkin untuk menunjukkan kekentalan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga suatu hari kabar siksaan Bilal ini sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya Abu Bakar pun membebaskan Bilal dengan memberikan sejumlah wang emas kepada Umayyah. Dalam erti kata yang lain, Abu Bakar telah membeli Bilal ini kerana Bilal seorang hamba yang dimiliki oleh Umayyah bin Khalaf. Sayyidina Abu Bakar dah beli dengan Umayyah dan Sayyidina Abu Bakar telah pun memerdekakan Bilal. Kita lihat dalam prisma ilmu disebutkan an Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala uritul jannah. Daripada Jabir bin Abdullah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uritul jannah, aku diperlihatkan syurga. Fara'aitu imra'ata Abi Talhah, aku melihat, aku nampak dalam syurga itu ada isteri kepada Abi Talhah. Thumma sami'tu khashkhashatan amami fa idza Bilal, aku dengar gesekan kaki, bunyi jalan tu di hadapan aku, dan aku dapati bahawa yang berjalan itu adalah Bilal. Cerita ini telah pun disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Bilal, bertanya kepada Bilal, apakah amalan yang engkau lakukan wahai Bilal, yang engkau rasakan dengan itu kamu dapat masuk syurga? Maka Bilal termenung, macam tak ada apa yang nak diceritakan tentang keistimewaan amalan yang dilakukannya. Akhirnya Bilal berkata, mungkin aku akan sentiasa berwuduk. Setiap kali aku berwuduk, aku tunaikan 2 rakaat solat sunat wuduk. Bilal ini orang yang sentiasa menjaga wuduk. Dia jaga wuduk dengan makna dia dalam keadaan sentiasa berwuduk. Kalau wuduknya terbatal, maka Bilal akan segera untuk mengambil wuduk baru. Apabila dia dah telah mengambil wuduk baru, dia akan menunaikan 2 rakaat solat sunat wuduk. Jadi ini merupakan satu amalan yang boleh kita inspirasikan ia. Jadikan amalan kita meniru apa yang telah pun diamalkan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah ini, sehingga kedengaran tapak kakinya di dalam syurga telah dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat pula sejarah azan. Sejarah azan ni riwayat daripada Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, Lama amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin naqus yu'malu liyudraba bihi an-nas li jam'i as-salati tafa bi wa ana naim. Maksudnya ialah ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah pun menyuruh para sahabat untuk guna nakus, guna loceng. Guna loceng tu untuk pukul loceng tu, atau kita
goncang loceng tu tujuannya untuk mengajak orang menunaikan solat. Bila bunyi loceng kering tu, tang 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 bunyi loceng, maka dengan itu tahulah para sahabat bahawa ketika itu dah masuk waktu solat, dah dipanggil untuk menunaikan solat. Masa tu dia kata, aku tertidur. Sebab tu dia tafa bi wa ana naim. Tiba aku tertidur dan ada orang lalu tepi aku. Ada seorang rajulun yahmilu naqusan fi yadihi. Ada seorang lelaki itu dalam tidur aku ni, aku bermimpi ada orang duk lalu pusing dekat aku. Orang tu pula bawa loceng di tangannya. Aku pun tegur dia, fakultu, aku tegur dia, aku berkata, ya Abdullah, wahai Abdullah, wahai hamba Allah, atabi'un naqus, mu nak jual tak locengmu tu? Qala wa ma tasna'u, dia jawab pada aku, apa yang kamu nak buat? Wa ma tasna'u bihi, apa yang kamu nak buat dengan loceng ni? Fakultu, lalu aku berkata, nad'u bihi ila salah, kami nak panggil, guna loceng tu nak panggil orang untuk solat. Qala, orang itu menjawab, afala adulluka ala ma huwa khairum min dhalik, nak atau tidak aku tunjuk